Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memulakan pembelajaran secara maya. Iaitu Geografi tingkatan 1 bab yang ke-6, iaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi negara kita terdiri daripada kawasan tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut. Apakah kepentingan pelbagai bentuk muka bumi? Kamu boleh rujuk muka surat 56 buku teks. Okey, standard pembelajaran pada hari ini kita mulakan 2 daripada 3. Yang pertama menyatakan 4 bentuk muka bumi di Malaysia. Menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia. Dan yang ketiga itu kita akan sambung pada siri yang akan datang. Okey, apakah bentuk muka bumi yang ada di Malaysia? Okey, dalam eksplorasi bab awak boleh tengok di muka surat 56 dan 57. Yang kedua, lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia dipaparkan melalui peta. Peta di manakah lokasi pelbagai bentuk muka bumi yang ada di Malaysia. Okey, ini adalah peta. Yang seterusnya, yang ketiga, kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Yang ni kita akan sambung pada siri yang akan datang. Okey, sorry hari ni line tak berapa clear, jadi muka cikgu tak nampak. Okey, bentuk muka bumi di Malaysia. Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Malaysia terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan juga saliran. Rujuk muka surat 58. 58 Okey, kita masuk satu persatu berkaitan dengan bentuk muka bumi. Yang pertama, tanah tinggi. Apa itu tanah tinggi? Tanah tinggi, negara kita mempunyai banyak tanah tinggi. Okey, gambar yang terdapat dalam buku teks itu ialah Canberra Highland di negeri Pahang. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut, merangkumi banjaran gunung dan dataran tinggi. Banjaran gunung di Malaysia terjadi akibat daripada proses lipatan. Okey, banjaran Tintiwangsa tinggi di bahagian utara dan semakin rendah ke selatan. Maksudnya di utara tu adalah di kawasan negeri Pahang. Banjaran tinggi, banjaran Tintiwangsa tu di bahagian negeri Pahang tu adalah kawasan tinggi dan ia menganjur ke negeri Johor semakin rendah. Dalam banjaran Tintiwangsa tu terdapat gunung-gunung yang ada kat situ. Kalau di Pahang, Gunung Tahan. Kalau di Johor, Gunung Gunung Ledang. Okey, kebanyakan banjaran terbentuk di bahagian tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sarawak dan di barat serta tengah negeri Sabah. Maksudnya banjaran ni adalah sebagai tulang belakang kepada negara kita. Jadi kena selamatkan kawasan ini. Tak boleh membangun sesuka hati, korek situ, korek sini, potong situ, potong sini dan sebagainya. Kepentingan kepada pembangunan tak boleh. Kita kena hadkan supaya tidak semua kawasan tanah tinggi ini dijadikan kawasan yang diterokai. Okey, kawasan tanah tinggi mempunyai suhu yang rendah. Sebagai contoh, purata suhu di Canberra Highland ialah 19 darjah Celsius berbanding Kuala Lumpur 27 darjah Celsius. Suhu ini berubah mengikut harian, mengikut harian, bulanan atau juga tahunan. Okey, ia merujuk kepada
Sumber Stesen Meteorologi Square Highland pada bulan Jun 2016. Okey, ini adalah kawasan tanah tinggi. Seterusnya kawasan tanah pamah. Gambar pun cantik. Gambar padi. Kawasan tanaman padi di daerah Yan, Kedah. Tanah pamah ialah kawasan yang rendah dan ketinggian tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Kebanyakan tanah pamah di Malaysia terdapat di lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Kalau kat Batu Pahat, kawasan tanah pamah ni ada di sekitar Air Hitam, di sekitar mana lagi, bandar tu tanah pamah juga, tapi ia telah diterokai menyebabkan berlaku proses pembadaran kat situ. Kalau awak nak tengok secara jelas sawah padi, pergilah ke kampung sawah Sagil di Air Hitam, Batu Pahat, Johor. Situ cikgu pernah pergi, cikgu selfie dan cikgu ambil gambar kat situ. Boleh tengok dalam video cikgu dalam channel cikgu ada cikgu ambil video di Air Hitam, kampung sawah Sagil. Sekali-sekala ajaklah ibu bapa kamu pergi ke sana. Cantik sangat. Kalau awak pergi ke sana, tengoklah, itulah pemandangan asal sebelum diterokai di kawasan-kawasan yang telah diterokai ini awak mungkin tak nampak. Tapi bila awak pergi ke sana, itulah gambaran kawasan tanah pamah. Okey, sebagai contoh, ni contoh yang ada dalam buku teks. Jangan tulis pula contoh yang kat sawah Sagil tu. Yang tu sebagai pengetahuan umum untuk awak. Sebab awak berada di Batu Pahat, maka cikgu cerita kat kawasan Batu Pahat. Di kawasan berhampiran Muar tu ada juga kawasan tanaman padi. Okey, ni sebagai contoh. Kalau dalam PSC guna contoh ni, dataran Kelantan, Kedah Perlis, Delta Rajang dan Delta Segama. Okey, pinggir laut. Bentuk muka bumi yang ketiga iaitu pinggir laut. Gambar tu di mana tu? Di Langkawi, Kedah. Okey, Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang iaitu kira-kira 4,800 kilometer. Maksudnya negara kita ni dikelilingi oleh laut. Panjang laut ini ataupun kilometer persegi kawasan laut yang terdapat di Malaysia 4,800 kilometer persegi lah. Okey, Malaysia dikelilingi Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan juga Selat Melaka. Okey, kalau awak belajar sejarah, Selat Melaka merupakan kawasan yang popular untuk perdagangan daripada negara China ke negara Eropah. Dia mesti lalu situ, Selat Melaka. Sebab itu kawasan di Melaka pada waktu dulu menjadi tumpuan para pedagang antara timur dan barat. Jadi daripada negara-negara barat ni nak ke timur, nak ke China, nak ke mana tu, negara-negara ke timur, mereka mesti lalu di Selat Melaka. Sebab itu pada waktu penjajahan Portugis di Melaka, mereka dah tahu kawasan Melaka tu kawasan yang strategik, kawasan tumpuan pedagang. Jadi mereka ada kepentingan kat situ, mereka dah buat kajian, maka situ tempat mereka nak ambil. Jadi jatuhnya Melaka, maka jatuhlah kerajaan Melayu pada waktu itu. Terdapat pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut seperti pulau, teluk, tanjung dan lagun. Malaysia dikelilingi laut yang cetek yang terletak atas pentas benua. Dikenali sebagai pentas Sunda. Pentas benua ni kawasan yang lautan lah. Kawasan yang merupakan kawasan untuk pembiakan ikan. Okey, di pinggir pantai terdapat ciri fizikal seperti pantai,
tebing tinggi, Tanjung Teluk, Gerbang Laut, Batu Tunggur dan Batu Sisa. Ni di kawasan pinggir pantai pula. Tadi di kawasan pinggir laut. Jadi beza Pinggir laut ni kawasan yang dalam. Okey. Kawasan pinggir pantai ni kawasan yang tak berapa dalam, jadi boleh nelayan-nelayan pergi ke sini untuk aktiviti perikanan. Ni pentas penuh 180 kaki. Okey. Seterusnya saliran. Untuk muka bumi yang keempat iaitu saliran. Pemandangan Tasik Kenyir dan dari udara. Ini kawasan Tasik Kenyir ni cikgu selalu pergi kerana daripada tempat cikgu ni Gua Musang mesti lalu Tasik Kenyir untuk ke Terengganu dan juga cikgu pergi ke Batu Pahat lah. Itu laluan cikgu daripada Kelantan nak ke Batu Pahat. Dia boleh cross ke Terengganu dan seterusnya pergi ke Batu Pahat. Okey, saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Kebanyakan sungai berpunca daripada kawasan tadahan hujan di tanah tinggi. Selain sungai, terdapat tasik semula jadi dan tasik buatan manusia di Malaysia. Jadi kalau selain pada sungai, ada pelajar tanya, cikgu saliran ni tak semestinya sungai. Ya, betul. Ada tasik pula ada dua pula. Tasik semula jadi dengan tasik buatan manusia. Tasik buatan manusia tu Tasik Kenyir lah. Tasik semula jadi ni tasik Chini. Itu tasik semula jadi. Okey, pentas benua. Maksud dia kawasan pinggir laut yang cetek kedalaman sehingga 180 darjah dari dasar laut. Macam cikgu cakap tadi, kawasan pentas benua ni adalah kawasan pembiakan ikan. Jadi aktiviti perikanan boleh dilakukan di kawasan ini. Jadi ikan-ikan yang awak makan tu membiak di kawasan inilah. Pentas Sunda. Okey, pentas benua. Okey, yang seterusnya lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia, muka surat 60. Boleh rujuk buku teks ya. Okey. Tanah tinggi. Kita mulakan dengan tanah tinggi. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Tanah tinggi di Malaysia terdiri daripada rangkaian banjaran gunung dan dataran tinggi. Yang macam cikgu cakap tadi lah. Sekejap cikgu nak test. Okey. Banjaran juga terletak dalam kawasan tanah tinggi ya. Okey, tanah tinggi di semenanjung Malaysia berpunca daripada dataran tinggi Yunnan di pedalaman negara China yang merentasi Thailand dan menganjur dari utara ke selatan semenanjung Malaysia. Okey. Jadi kawasan dataran ni dia bersambung-sambung sampai ke negara China sana. Cuma inilah awak tak boleh nak yelah kalau jalan kaki memang tak dapat lah. Tapi boleh rider, kalau siapa suka rider bolehlah pergi sini. Okey. Menganjur dari utara ke selatan semenanjung Malaysia. Utara mana? Negeri Perlis, Kedah. Jadi dia bersambung dari Thailand sana. Okey, banjaran gunung di semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Maksud stabil ni dia macam
Tak boleh nak goyah lah. Okey. Seterusnya, Banjaran Banjaran Titiwangsa tinggi di utara dan menganjur semakin rendah ke selatan. Macam cikgu cerita tadi, Banjaran Titiwangsa di negeri Pahang tu dia ada kawasan tinggi, macam Gunung Tahan. Okey. Tetapi bila menganjur ke negeri Johor dia semakin rendah. Negeri Johor ada gunung apa? Gunung Ledang. Di Tangkak, tak jauh Awak pun boleh pergi. Di kaki Gunung Ledang tu cikgu rasa ada kawasan peranginan. Dan cikgu rasa boleh naik ke puncak Gunung Ledang. Tapi kena ada guide lah. Tak boleh naik seorang-seorang macam tu. Itu kawasan bahaya, kawasan tanah tinggi. Dan cikgu dapati kawasan situ merupakan kawasan peranginan yang telah dimajukan oleh Kerajaan Negeri Johor dan kawasan yang sangat santai, boleh bersama dengan alam semula jadi. Memang seronok, cuba pergi ke sana. Tak jauh pun, Batu Pahat ke Tangkak, masuk Tangkak terus ke Gunung Ledang, menganjur ke Segamat. Okey, Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Okey, ni macam mana kita nak kata tulang belakang ni. Kalau tengok Banjaran Titiwangsa ni, dia macam tulang kan ni. Okey. Ini G ni Gunung Korbu. B tu Banjaran Titiwangsa. Awak boleh tengok petunjuk gunung yang warna yang segitiga tu adalah gunung. Yang bergaris tu adalah banjaran. Warna meliputi warna jingga melebihi 501 meter. Ni kawasan yang tinggi lah. Okey, manakala warna kuning 201 hingga 500 meter. Dan warna hijau 0 hingga 200 meter. Ni. Kalau di Kelantan ni kawasan yang jingga ni di kawasan Gomusang lah. Okey. Okey, di Pahang Gunung Tahan. Okey, Banjaran Titiwangsa. Ini maklumat tambahan. Kalau awak nak cari maklumat tambahan, boleh tengok dekat info geografi. Gunung Lipat Muda terbentuk kira-kira 30 juta hingga 50 juta tahun dahulu. Gunung Lipat Tua terbentuk kira-kira 200 juta tahun lalu. Jadi inilah sumber yang patut awak terokai supaya awak jatuh hati dengan dengan alam sekitar. Tujuan kita belajar geografi ni untuk mencintai, untuk menanam sikap cinta pada alam sekitar. Bila kita ada rasa cinta pada alam sekitar, kita nak jaga alam sekitar. Kita tidak izinkan siapa-siapa yang menganiaya alam sekitar, siapa-siapa yang merosakkan alam sekitar. Jadi itu perlunya awak belajar geografi supaya dapat rasa kecintaan itu. Okey, macam awak cinta kat seseorang lah. Kalau lelaki ni cinta kat seseorang, dia akan jaga baik-baik. Sama dengan perempuan juga, bila dia cinta kat seseorang tu, dia akan jaga baik-baik. Belai tak boleh lah, awak belum kahwin, jangan duk belai-belai okey, itu haram. Okey, peta 6.1 tanah tinggi di Malaysia. Ni awak kena tengok peta ni dan juga kalau boleh lukis lah. Peta ni kena lukis baru awak tahu lokasi dia. Kalau tak, awak tak akan tahu.
lokasi. Okey. Tanah tinggi di Sarawak dan Sabah. Cikgu lebih suka guna Sabah dan Sarawak, bukan Sarawak dan Sabah. Tapi tak apalah, sama je Kawasan tanah tinggi terletak di pedalaman Sarawak dan Sabah. Terdapat beberapa banjaran dan gunung di Sarawak dan Sabah. Banjaran Croker, Banjaran Terusmadi dan Banjaran Bresi terletak di Sabah. Ni 3 banjaran ni awak kena ingat. Berada di negeri Sabah. Okey. Gunung Kinabalu yang terletak di Banjaran Croker merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Untuk topik tanah tinggi ni yang perlu awak ingat gunung dan juga banjaran. Gunung ni dia gunung lah. Banjaran ni kawasan yang kawasan, kalau orang Kelantan kalau sebut Banjar tu dia tahulah. Kalau orang Johor, kalau Banjar ni orang Banjar. Jadi tak boleh nak andaikan. Banjar ni menganjur lah. Tanah tinggi yang sebaris gitu, sebanjar. Kalau Kelantan sebut sebanjar. Jadi dalam sebanjar tu dia ada gunung-gunung tertentu. Okey. Kalau awak tengok dalam jadual tu, dia tulis banjaran di Semenanjung Malaysia, B1 Banjaran Titiwangsa, B2 Banjaran Tahan, B3 Banjaran Tenom. Dalam Banjaran Semenanjung Malaysia tu terdapat gunung. Yang pertama Gunung Korbu, 2182 meter. Itu ketinggian dia. G2 Gunung Tahan, 2187 meter. Kedua-dua gunung ini berada pada Banjaran Titiwangsa. Rujuk ni. Gunung Korbu, Gunung Tahan. Okey, B1 Banjaran Titiwangsa, B2 Banjaran Tahan. Jadi B1 ni dalam Banjaran Titiwangsa ada Gunung Korbu. Dalam Banjaran Tahan ada Gunung Tahan. Okey. Cikgu tak suka guna komputer ni. Dia masalah macam ni. Kita nak scroll susah. Okey, Banjaran Croker di Sabah, Banjaran Terusmadi di Sabah juga dan Banjaran Bresi di Sabah. Dan banjaran ini terdapat 2 gunung iaitu Gunung Kinabalu di Banjaran Croker, Gunung Terusmadi di Banjaran Terusmadi. Okey, manakala banjaran di Sarawak. Di Sarawak, Banjaran Tama Abu, Pergunungan Iran, Pergunungan Hos, Banjaran Kapuas Hulu. G5 gunung di Sarawak. Okey. Boleh ingat. Ni kena ingat ni, kena hafal ni. Sumber daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan. Kalau tak hafal, susahlah awak ni. Tak ingat. Okey ni. Kawasan Gunung Kinabalu ni tanduk. Dengan kata tanduk ni dah jatuh. Bila dah jatuh, ketinggian Gunung Kinabalu tak pasti berapa sekarang. Okey, banyak ni. Taman Negara Gunung Mulu mempunyai rangkaian gua yang terpanjang di dunia. Di sini terletaknya Sarawak Chamber, iaitu ruang bawah tanah terbesar di dunia yang boleh memuatkan 40 buah kapal terbang
Boeing 747. Boeing ni besar jadi kawasan bawah tanah ni boleh menempatkan 40 buah kapal terbang. Besar, satu-satu Boeing tu berapa besar tu. Gua yang paling panjang di Asia Tenggara iaitu Gua Rusa juga terletak di sini. Di kawasan Gunung Mulu ni dia ada gua paling panjang di Asia Tenggara. Gua Rusa. Gua-gua besar ini menjadi tempat tinggal berjuta-juta kelawar dan burung layang-layang. Ni sumber awak boleh pergi ke sinilah untuk mencari maklumat tambahan. Okey, muka surat 62 bercerita tentang Tanah Pamah. Tanah Pamah ialah kawasan datar atau beralun yang berketinggian kurang daripada 180 meter dari aras laut. Jadi kurang daripada 180 meter maka ia dikenali sebagai Tanah Pamah. Kawasan Tanah Pamah Malaysia terdiri daripada delta, dataran pantai dan juga lembangan sungai. Ini kawasan Tanah Pamah. Okey, Tanah Pamah di Semenanjung Malaysia terletak di bahagian pantai barat dan pantai timur dataran Kedah Perlis. Dataran Kedah Perlis tu di bahagian pantai timur, dataran hulu Sungai Perak di kawasan Perak, negeri Perak tu kawasan hulu sungai, dataran Kelantan dan sebagainya. Ini antara lokasi-lokasi Tanah Pamah yang terdapat di Malaysia. Okey. Dataran Kedah Perlis. Kalau awak buat jawapan untuk soalan-soalan Tanah Pamah, maka inilah lokasi yang perlu awak tulis. Okey. Tanah di Kedah dataran Kedah Perlis bermula dari utara iaitu di negeri Perlis, seterusnya hingga ke selatan negeri Kedah. Tengok peta. Okey, ini negeri Perlis. Di utara Perlis sehinggalah ke selatan Kedah. Maka inilah kawasan dataran Kedah Perlis. Kawasan Tanah Pamah yang rata terdiri daripada jenis aluvium. Tanah Pamah ni jenis tanah dia aluvium. Kawasan yang sesuai untuk penanaman padi. Sebab itu kalau soalan tanya apakah tanaman yang sesuai untuk tanaman padi, boleh tulis dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Okey. Seterusnya dataran Kelantan. Tanah Pamah yang rendah dan rata. Samalah konsep dia. Tanah Pamah ni dia adalah kawasan yang rendah kurang daripada 180 meter. Okey. Diliputi tanah jenis aluvium, kawasan yang subur untuk kegiatan pertanian. Kalau di dataran Kelantan, tempat cikgu tu di kawasan pantai, kawasan Sungai Kelantan di Kota Baru tu merupakan kawasan yang subur untuk kegiatan pertanian. Tetapi pada 10 ke 15 tahun yang lepas, kawasan itu merupakan kawasan pertanian. Tetapi sekarang bukan lagi kawasan pertanian kerana dia dimajukan menjadi kawasan perniagaan, kawasan perdagangan dan perniagaan. Kerana di situ telah ditambak dengan pasir untuk dijadikan bangunan-bangunan. Kalau awak pergi Kelantan, situ familiar area sekarang ni merupakan familiar area dekat situ. Kerana adanya Tesco, kerana ada juga Paksen situ. Okey. Paksen ke Giant, lupa cikgu kalau pergi ke Kelantan mesti akan datang ke sini. Dan kedai-kedai famous
Kedai-kedai famous. Kedai-kedai famous ada kat sini. Macam laksa, maheran, sate, rojak, macam-macam. Datanglah ke Kelantan. Okey. Dataran hulu sungai Perak. Kalau awak tengok ni kawasan hulu sungai Perak ni, dia meliputi kawasan Gopeng. Kat sana, kat sini menghala ke hulu Perak lah. Okey, sambungan jaluran tanah pamah dari utara ke selatan negeri Perak. Ni kawasan hulu sungai Perak. Muka surat 62. Okey, kawasan tanah pamahnya luas. Kawasan tanah pamah yang sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Yang ni kegiatan ekonomi yang telah awak belajar sebelum ini. Tingkatan 2 tingkatan 2. Kegiatan ekonomi mungkin belajar tingkatan 2. Jadi cikgu sebut kegiatan ekonomi yang merangkumi pertanian, perikanan, apa lagi? Pelancongan, perindustrian ada juga, tapi di tingkatan 2 dia tak belajar perindustrian, dia belajar pembalakan. Itu antara kegiatan pertanian. Okey. Delta Rajang. Ni habis dah di Semenanjung. Kita berbalik kepada di negeri Sabah dan Sarawak. Itu Delta Rajang. Okey. Delta Rajang luas dan subur. Delta Rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat Sarawak. Kegiatan pertanian dijadikan kegiatan utama. Kalau di Delta Rajang ni kawasan dah familiar dengan kegiatan pertanian. Tanah subur akibat mendapan daripada kejadian banjir. Okey, ada yang tanya cikgu, apa beza tanah dengan tanah? Ataupun cikgu dia typing error ke tanah, bukan ke tanah? Bagi mereka yang baru dengar tanah, mereka akan keliru. Tanah ialah bahan galian bawah sana. Kesuburan dia adalah disebut tanah. Maksudnya bahan-bahan galian tu adalah tanah. Okey. Kalau tanah tu awak tengok di mata kasar tu lah tanah. Tapi kalau kat bawah tu dia merupakan tanah. Sebutan geografinya tanah. Okey. Tanah pamah di Sarawak dan Sabah. Kawasan tanah pamah terletak di pantai timur dan pantai barat negeri Sabah. Dataran di pantai timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat negeri Sarawak. Okey. Dataran pantai timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat. Maksudnya di pantai timur, di Sabah ni dia ada pantai timur, pantai barat kan. Di kawasan pantai timur tu lebih luas. Menghala ke timur tu lagi luas daripada menghala ke barat. Jadi sebab tu di negeri Sabah ni dia lebih tertumpu di tanduk sebelah sini. Tanduk sebelah sini ni ni adalah kawasan yang luas bagi tanah pamah. Sini negeri, kalau Sabah ni kat mana ni? Beaufort, sinilah. Tawau. Okey. Terdapat banyak kawasan berpaya. Okey, poin yang sebelum tu kawasan tanah pamah lebih lebar. Ni kawasan yang lebih lebar.
Dan kawasan ini lebih berpaya sesuai untuk kegiatan pertanian dan tanaman sesuai untuk kegiatan pertanian seperti tanaman kelapa sawit, getah dan juga koko. Okey. Kalau di Sabah sini, mana kawasan Tanah Pamah? Kalau awak pernah tengok berita, dulu ada berkaitan lockdown di Sabah. Itu Felda Sahabat akibat daripada pertempuran di negeri jiran. Okey, dataran pantai barat Sabah iaitu tanah pamah yang agak sempit dan terputus-putus, terbentuk di kaki banjaran Croker sesuai untuk tengok sini. Sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti di Likas dan Kepayan. Okey, seterusnya. Boleh rujuk peta. Kalau awak tak rujuk peta, awak tak nampak. Ni iaitu kawasan pantai timur. Ini kawasan pantai barat. Di kawasan pantai barat ni dia banjaran daripada banjaran Croker. Okey. Yang ni kecil ni adalah negara Brunei. Kawan-kawan cikgu yang mengajar di di kawasan Limbang ni, mereka kena naik flight melalui Brunei baru boleh sampai di Limbang. Okey. Info geografi. Berua terletak di tanah tinggi Kelabit yang berketinggian 1000 meter dari aras laut. Terletak bersepadan dengan Kalimantan. Kalau di negeri Sarawak tu, siapa yang pernah pergi negeri Sarawak dia tahulah dia berhampiran dengan kawasan Kalimantan. Terkenal dengan keunikan tanaman padi yang ditanam di kawasan tinggi. Padi bukit di kawasan Berua ni lah. Okey, satu lagi dataran pantai barat Sarawak. Masa dah nak habis ni. Dataran pantai barat Sarawak iaitu dataran yang luas dan terdiri daripada tanah yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan nanas. Sangat sesuai sebagai pusat pertempatan dan juga pentadbiran. Ini dataran pantai barat Sarawak. Okey, sikit lagi kita pergi pinggir laut. Dia ada satu lagi, pinggir laut dan juga saliran. Okey, pinggir laut di Malaysia. Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang panjang. Kedalaman laut di pesisir Malaysia agak cetek. Kalau laut lagi cetek lagi bagus sebenarnya sebab dia matahari yang memancar ke laut sampai ke plankton sana dan plankton tu dapat membiak. Bila plankton membiak, ia akan menjadi makanan ikan. Bila jadi makanan ikan kita banyaklah sumber ikan di negara Malaysia ni akan banyak. Jadi negeri-negeri yang ada pinggir pantai, mereka boleh meneruskan kegiatan ekonomi dengan aktiviti perikanan. Okey, semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Kerana dua tempat ini, dua lokasi ini dia bukan berada di kawasan pinggir laut. Negeri di Malaysia ni alhamdulillah. Ini yang patut awak syukuri, berada di negara Malaysia kita dikelilingi oleh laut. Kelilingi oleh laut. Laut itu memberi sumber sumber pendapatan kepada negara.
Okey. Secara keseluruhannya Malaysia mempunyai kawasan pantai sepanjang kira-kira 4,800 kilometer. Panjang 4,800 kilometer. Ui. Dengan pelbagai sumber laut yang ada dalam tu memberi pendapatan kepada negara kita. Okey, selain itu kawasan pinggir laut di Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti pulau, teluk, tanjung dan lain-lain lagi. Seperti pada rajah 6.1. Ni awak boleh tengok 6.1, teluk, tanjung dan lain-lain. Itu adalah pandan darat yang terdapat di kawasan lautan. Okey. Tebing tinggi terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Tebing tinggi di Pulau Denawan, Sabah. Ni. Kawasan ini terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Bila air pasang dia melimpah dan menghempas ke kawasan tebing tinggi ini. Jadi lama kelamaan ini dikenali sebagai luluh hawa, terhempas gitu. Jadi terbentuknya pandan darat macam ni. Okey, gua merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Ni gua. Dalam gua pun ada tasik kalau awak tak pernah pergi gua, awak tak tahu. Tapi kalau nak pergi gua kena pergi dengan orang dewasa lah, bahaya kat sana. Boleh lemas dalam gua sana tu. Okey. Ni pandan darat 6.1 ni bentuk muka bumi pinggir laut. Ada tebing tinggi, ni tebing tinggi. Ni gua, gua. Dan ni teluk. Air melimpah, dia terhempas ke sini. Gua pun boleh masuk air sebenarnya. Okey, gerbang laut terbentuk disebabkan hakisan ombak yang berterusan dan menembusi di dinding gua laut. Gerbang laut di Batu Sapi, Sandakan. Ni cantik ni. Kalau siapa pernah pergi memang kawasan ini cantik. Boleh ambil gambar ya. Awak kalau pergi ke mana-mana tu tolong ambil gambar dengan pandan darat fizikal ni. Situlah menyebabkan awak rasa cinta kepada fizikal yang terdapat di negara kita. Cikgu suka pergi macam tu. Kadang-kadang orang tengok pelik ambil gambar dekat tebing tinggi ni buat apa? Ambil gambar dekat gua ni buat apa? Ambil gambar dekat tanah tinggi ni buat apa? Mereka tak menjiwai. Tetapi cikgu lebih menjiwai, cikgu menghargai. Itu adalah khazanah alam. Sebab tu kalau berlaku runtuhan, sedih kalau tengok. Sebab berlaku runtuhan dan sebagainya disebabkan aktiviti manusia. Contoh tanah tinggi bila runtuh, dia aktiviti manusia, pembalakan. Bila pembalakan, akar tu dah tak boleh mencekam struktur tanah, maka akan runtuhlah tanah tu. Okey, berbalik panjang cerita. Batu tunggul hasil daripada runtuhan gerbang laut. Keadaan pesisir pantai ni, tengok ni brain ni maksudnya kebat. Keadaan pesisir pantai negara kita semakin terhakis akibat hakisan ombak. Berikan cadangan yang kreatif untuk mengurangkan fenomena tersebut. Ini soalan kebat. Bagaimana nak elakkan daripada hakisan ombak? Okey, cikgu bagi clue lah. Hakisan ombak ni boleh cara kita buat tebing tinggi. Ataupun boleh buat satu struktur pemecah ombak. Ombak ni sekali dia terhempas, ya Allah. Sebab tu struktur batuan tu kalau kena ombak dia boleh menjadi lekuk dan sebagainya. Tapi untuk mengelakkan hakisan ini, jadi boleh buat dua benda ni, benteng dengan juga alat untuk pemecah ombak. Kalau di negara mana cikgu tak ingat, dia buat struktur di tengah laut yang boleh menyebabkan ombak tu terpecah akibat daripada hempasan.
Jadi bila ombak tu dah pecah, jadi dia tak menghempas ke tebing tinggi dan sebagainya. Jadi kawasan tebing tinggi tu boleh diselamatkan kerana kita dah buat pemecahan ombak di kawasan lautan. Jadi ombak yang terdampar ke pinggir laut tu dia dah pecah. Dia tak datang dengan sekali hempas macam tu. Dia dah pecah-pecah, jadi bila dah pecah-pecah, dia daya hempasan dia tu makin kurang. Okey, batu tunggu hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Seterusnya, tanjung terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut. Batuan keras yang kekal akan menganjur membentuk tanjung. Sebagai contoh, tanjung di Malaysia adalah seperti Tanjung Datu, Sarawak, Tanjung Bungah di Pulau Pinang dan Tanjung Piai di Johor. Ini Tanjung Piai, kawasan Tanjung. Dan Tanjung Piai juga merupakan kawasan di penghujung benua. Tanjung Bungah di Pulau Pinang. Okey, teluk terbentuk akibat ini adalah bentuk muka bumi di kawasan pinggir laut. Teluk terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut di pinggir pantai. Sebagai contoh, teluk di Malaysia adalah seperti Teluk Batik di Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan. Kalau Teluk Kemang sekarang dia panggil Port Dickson. Kalau dulu Teluk Kemang. Tapi kalau orang Negeri Sembilan dia berbeza Teluk Kemang dengan Port Dickson tu. Mungkin dari segi struktur pentadbiran saja dia dipanggil Port Dickson. Okey, Teluk Darvel di Sabah, Teluk Cempedak di Pahang. Ini antara bentuk muka bumi di pinggir laut. Teluk pula, tadi tanjung. Yang atas tadi Yang atas tadi gerbang laut, Batu Tunggul. Gua, tebing tinggi, gua, teluk, tanjung. Okey. Ni pandan darat dia ni macam ni. Ini Batu Tunggul, ini Batu Sisa, ini tanjung, ini gerbang laut, ini pulau. Pulau Sipadan ialah satu-satunya pulau laut Oceanic Island di Malaysia. Pulau laut ialah pulau yang terbentuk disebabkan oleh letusan gunung berapi di dasar laut. Sebab tu kalau siapa yang berpeluang pergi ke Sabah, pergilah ke Pulau Sipadan. Pulau Sipadan memang cantik. Lautnya membiru. Cikgu pun tak berpeluang lagi nak pergi ke sana. Okey. Pulau ialah daratan yang dikelilingi oleh laut. Contohnya Pulau Langkawi di Kedah, Pulau Redang di Terengganu, Pulau Sipadan di Sabah, Pulau Tatagan di Semporna, Sabah. Sebenarnya banyak lagi pulau-pulau tapi dalam buku teks ni kita guna apa yang telah ditulis oleh penulis buku teks. Banyak lagi pulau-pulau sebenarnya. Pulau Redang ada, Terengganu, Pulau Redang, Pulau Pangkor, banyak pulau. Kalau silibus KBSN sebelum ni dia senaraikan nama-nama pulau. Nama-nama pulau di Malaysia disenaraikan berserta dengan peta. Okey, saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Pada umumnya sungai-sungai di Malaysia adalah pendek. Pada umumnya pendek je sungai ni. Tapi mana boleh panjang. Pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Selain itu terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Macam tadi yang cikgu cerita tadi, tasik Kenyir, tasik Kenyir, tasik Cini, tasik apa lagi? Tasik Bera.
Pahang, Tasik Chini pun Pahang. Okey, tempat tinggal anda mungkin mempunyai keistimewaan yang boleh dimanfaatkan untuk menjana pendapatan penduduk. Cari maklumat tentang program inap desa ataupun homestay yang awak tengok tu, homestay melalui internet atau sumber-sumber lain. Buatkan satu poster pada kad manila tentang program inap desa di tempat tinggal anda. Menyatakan keistimewaan bentuk muka bumi di tempat anda yang boleh menarik perhatian pelancong untuk berkunjung dan menginap di tempat anda. Okey, kalau siapa yang berada di Pari Usup, Muar tu, Pari Usup ni sebenarnya masih dalam kawasan Batu Pahat, tak silap cikgu. Tapi mungkin dia dah bersepadan dengan Muar, tak pasti. Pari Usup tu dia kalau penghujung Batu Pahat tu awak pergi ke sana tu. Sekolah apa kat sana, ada Semerah Semerah atas lagi, sekolah Seri Menanti. Okey, ni saliran di Malaysia. Sungai Muda S1, Sungai Muda di mana? Di Perlis, Sungai Perak, Sungai Kelantan. Sungai Muda di Perlis ke? Sungai Muda di Kedah. Main tiba je awak ni. Sungai Perak di Perak, Sungai Kelantan di Negeri Kelantan, Sungai Bernam di mana? S4. Sungai Bernam di Selangor, tetapi dia bersepadan dengan negeri Perak. Ni Sungai Bernam ni tempat cikgu buat kajian. Cikgu berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau dulu cikgu belajar di Tanjung Malim, tapi duduk di Selangor. Tanjung Malim tu Perak. Jadi macam tu. Ulang-alik macam tu sepadan. Ini senarai saliran yang terdapat di Malaysia. Okey, Malaysia kaya dengan bentuk muka bumi yang menarik seperti keindahan semula jadi, sungai dan tasik. Kami di Sarawak mempunyai sungai yang sesuai untuk pelbagai kegiatan seperti Sungai Rajan dan Sungai Barang. Boleh rujuk di muka surat 67. Ni contoh ni, likuan sungai. Cantik ni kalau awak daripada udara. Cikgu pernah pergi kawasan ini di Bukit Jugra di Selangor. Cantik daripada aras tinggi. Biasa kawasan ini dijadikan kawasan peranginan untuk turunnya payung terjun. Di Sungai Rajan tak pastilah. Okey, itu saja hari ni. Pembelajaran topik hari ni 6.1 dan 6.2 saja. 6.3 kita sambung pada siri akan datang supaya kita lebih fokus kerana panjang sangat topik ini terlalu panjang, jadi kita bahagikan 2 kelas. Kalau cikgu nak sambung terus pun boleh, tapi kamu dah boring. Belajar geografi ni sangat boring kalau tak kena gaya. Jadi cikgu pisahkan 6.3 ni khas untuk siri akan datang. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.